Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Pengerusi Presiden ke pertama Tuan Razali Singgah, orang yang saya hormati, terima kasih kerana menjemput sahabat saya Timbalan Presiden Nur Syariman Ma'arif, sahabat saya. Juga MC Bob Encik Azrul, sahabat saya. Juga pembaca doa Yop, orang kampung teman. Dan juga FB Live DJ Zaini. Harap adalah nampak clear. Okey, dan rakan-rakan, sahabat-sahabat pertama sekali, apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik. Okey, pertama sekali kalau tak nak stres, kena senyum dulu. Senyum dulu. Walaupun stres, jiwa kacau, kena senyum dulu. Kerana senyuman ini menggentarkan lawan. Kalau bos pagi kita senyum kat bos, bos akan gentar dengan kita. Itu tips pertama. Itu yang saya amalkan. Nampak tak salah. Kali senyum kan ya? Baik, alright. So, terima kasih rakan-rakan di belakang sana, ramai sahabat saya seronok datang ke majlis ini kerana ramai yang saya lihat adalah kenalan saya. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya. Untuk tahun 2020 melembar ni siri pertama saya tahun 2020 kerana kata apa, ini siri ceramah saya yang pertama tahun 2020 khas untuk anda ahli pertama. Okey, baik. Mengapa anda di sini? Baik, saya nak tanya tuan-tuan puan. Ini soalan stres juga. Kenapa berada di sini? Adakah boring di office? Ada hadiah ni, ada hadiah. Saya bawa berapa hadiah di sini. Khas, belum buka lagi. Okey, kalau kata minta tolong sahabat saya Cik Azwan, boleh tolong buka minuman khasiat ni. Saya nak bagi hadiah. Okey, siapa nak volunteer? Kenapa datang sini? Adakah sebab boring kat office? Adakah stres kat office? Adakah memang exco paksa? Because 10 orang wajib datang? Okey, adakah kerana memang kita hormati presiden kita? Okey. Puan yang angkat tinggi. Nombor 2 ialah puan. Betul Okey, puan. Kenapa datang sini puan? Mic. Okey. Puan boleh ke mic puan? Kita dengar suara lunak. Ada terus, bagi ada terus. Assalamualaikum. Saya Sarah daripada IDEC. Saya memang setiap tahun kalau ada amanat daripada Presiden, saya memang suka datang, suka dengar. So banyak benda yang baik-baik dikongsikan. Wah, hebat. Tahniah puan. Okey, boleh minum terus. InsyaAllah ni minuman bertenaga. Kalau malam ni tak boleh tidur, menggaru-garu, jangan tanya saya lah. Okey, baik. So, memang betul, saya pun, sahabat saya Cik Nur Syariman memang selalu bercerita yang baik-baik dan saya pun hari ni dijemput, saya rasa seronok. Belakang tu sahabat saya semua. Okey. Hadiah daripada Presiden. Alamak. Pertama sekali, sebelum bermula majlis, saya respect Tuan Presiden. Pertama, orang yang tinggi dari segi kata pada dalam satu majlis ini. Kalau kata VIP kita, dia orang yang menurunkan egonya untuk minta kita turun untuk datang ke hadapan. Jarang VIP kat UPM boleh buat benda. Sebab benda itu menurunkan ego beliau. Kerana untuk kebaikan. Itu satu ciri leader yang hebat. Okey. Yang kedua, saya seronok bila mungkin first time ataupun kali kedua saya dengar lagu best saja. Rasa nak ulang lagu Suara Pekerja. Wah, hebat. Rasa dah duduk kerja baru 18 tahun. Tuan-tuan lagi lama, baru 18 tahun. Dengar lagu UPM dah boring dah. Dengar lagu tadi semangat. Jangan bagi tahu visi. Sebab kita kadang-kadang kita hidup ni, kita bila rutin kita mula stres. Hidup bila rutin macam tu saja kita akan mula stres. Okey, baik. Dah bersedia? Okey, yang kedua tadi puan tadi yang sebab nombor pertama angkat serentak. Tapi hebat, saing hebat. Okey puan, boleh ke mic? Nak tahu kenapa datang ke sini? Ada. Semai. Assalamualaikum, saya Kasmani daripada Library. Memang saya sentiasa ikuti perkembangan pertama dan saya punya presiden.
Sebab dia seorang yang berfikiran positif. Okey, hebat. Tahniah puan. Tahniah Allah. Hadiah. Okey, alright. Okey, terima kasih. Tuan yang memberi hadiah juga ada pahala dan juga air. Tuan ambil satu tuan. Hadiah. Ada, boleh minum kan. Beri tepukan gemuruh. Bukan senang budaya bantu-bantu ni Dan sebenarnya bila saya panggil dua orang tadi, pertama sekali saya nak test stres dia. Bila angkat tangan, bila saya minta ke depan tu, apa perasaan pada ketika itu? Ada rasa tiba-tiba darah mengurung? Tak ada. Wah, hebat, ni hebat. Mana dah biasa ke depan. Puan ada juga rasa gemetar kan. Bila puan habis kan. Lepas tu puan pula kan, saya bagi masa bertenang. Dan saya akan pick up mana kat sini yang duduk tenang, tiba-tiba saya panggil ke depan untuk ganti saya jadi ceramah. Lagi terus kembang. Sebab tu stres adalah kalau ikut WHO adalah penyakit kedua yang boleh membunuh. Jadi hari ni saya nak cerita sikit. Boleh bersabar 1 jam? Boleh Saya bermula 10 suku tadi. So kita akan habis pada pukul 11 suku. Boleh? Kalau anda sporting pukul 11 pun habis dah. Sebab saya tahu dalam fikiran pertama makan, kedua kabusil. Lepas tu ada lagi fikiran anda yang nampak di sini. Dan pentinglah amanat Presiden. Saya cuma untuk bagi santapan minda untuk anda. Baik. Alright, tuan-tuan puan, boleh keluarkan handphone sekarang, handphone yang canggih. Saya nak minta anda gunakan handphone anda mungkin dalam masa 5 minit saja. Boleh? Boleh tuan? Okay. Keluarkan handphone masing-masing. Okey, pastikan ada data. Ada data ke memang ada wifi saja? Patut wifi tak slow. Saja korang. Kalau boleh gunakan data. Kalau tak boleh tak apa. Connect lah wifi. Sebab saya nak minta anda gunakan smartphone dalam masa 5 minit. Jarang ada penceramah suruh anda keluarkan phone. Okey, 5 minit boleh? Alright. So Tuan Anwar boleh tekan next Tuan Anwar. Terima kasih. Saya tercari saya punya pointer tadi. Mungkin tertinggal dekat office. Baik. Ini ikut robot cranograph. Okey, baik. Next. Bukan robot sempurna. Bukan robot sempurna. Okey, baik. So tuan-tuan puan, klik Google di atas alamat itu type HTTP ni seperti tertera di layar. Jangan dekat Google tu search tak, yang atas alamat tu. Okey. Rakan teknikal saya berada di mana-mana di sini. So kita nak tengok berapa orang yang jawab dekat sini. So kita boleh kena pasti Tuan Presiden, kita boleh detect berapa orang jawab perkara ni. So ini adalah ujian DAS. Saya akan bagi tahu apa itu DAS. Okey. Baik, dah ready, dah masuk? Okey, baik. Betul. Tuan DJ Dezaini dimaafkan. Kerana handphone beliau tu sangat-sangat penting sekarang ni. Tengah bersiaran, satu dunia tengah menyaksikan. Baik. Tuan MC pun tak kecil kali. Dahsyat. Okey dah? Okey. Ujian ni tak sampai 2 minit pun buat. Sebab ni hanya 21 soalan. Dan kita dah buat khas untuk anda klik saja. Baik. Dah ready? Okey, kalau dah ready boleh mula sekarang. Siapa terpantas jawab, kita bagi hadiah ni. Tuan Anwar, ada muzik ke? Kita bagi muzik sikit supaya tak stres. Muzik sementara dia orang tengah jawab dalam masa 5 minit ni. Jawab pun stres tu. Jawab pun stres. Lama lagu.
Tolong padamkan antivirus ni. Ada yang belum lagi dapat masuk. http://bit.ly/das2 das21 dia das 21 soalan UPM. InsyaAllah soalan tu mudah-mudah je. Okay, jawab dengan tenang. Siapa yang dah jawab angkat tangan Siapa yang dah? Oh lama. Oh lama. Okey, belakang satu. Yang abang baju hijau tu, yang belum angkat tangan. Itu sahabat saya tu. Okey. Alright. So tolong pas hadiah. So saya ada yang nampak ni. Yang ni pun ada tadi. Okey, baik-baik, tak apa. Okey. Kan saya cakap cepat kan? Tak sampai 2 minit. Okey, hadiah yang ini untuk abang yang baju hijau. Hijau putih tu. Alamak, yang handsome tu. Satu lagi si air kat depan tu. Tu yang baju putih. Abang handsome tu. Okey, baik. Alright, so dah laku air minuman ni. Last ni saya nak bagi Tuan Presiden. Okey, baik, Tuan Presiden. Ini sedap kalau simpan benda sejuk. No sugar, jangan risau, no sugar. Baik. Ini bukan nak promote, tapi sebenarnya saya suka minum ni sebab bertenaga. Baik. Alright, so settle. Okey, kita lupakan sekejap. Sekejap lagi saya akan dapat data keseluruhan anda. Dalam dewan ini siapa yang paling stres? Tapi saya akan rahsiakan insya-Allah. So akan ada data DAS. DAS ni ialah DASS. Abang Noah boleh slowkan ataupun matikan muzik. Kita nak mulakan. Okey, sekejap lagi saya akan dapatkan data ni dan saya akan umumkan. Tapi jangan risau, bukan personal. Saya akan nak umumkan berapa data yang kita dapat pagi ni. So D adalah apa dia D? Depression, anxiety, stress scale. Itu depression adalah kemurungan. Kemurungan adalah tahap paling tinggi. Apabila seseorang itu stres, dia akan mula dengan anxiety dulu. D, A kedua adalah anxiety. Ketakutan. Susah hati, jiwa kacau, macam apa Saudara MC cakap tadi. Lepas tu dia akan berterusan jadi D, depression. Depression nanti saya akan kongsikan. Orang depression macam mana. Dan S tu adalah skala, maknanya ujian-ujian hari ni lah. Baik, so anda akan dapat, sebab sebelum anda hantar email kan, anda akan dapat dah result anda sendiri sekarang. Cuba cek email, dia akan hantar terus ke email. Tu specialnya. Saya akan baca umum berapa jumlah. Ada dah dapat jawapan? Belum lagi. Okey, baik. Alright, saya teruskan. Okey, next Abang Noah. Alright, inilah tajuk kita hari ni. Baru masuk tajuk pengurusan stres berkesan. Baik, next kita akan kita ni produk kita Putra Wellness. So kita by counselling menawarkan yang mana ikon Putra Wellness adalah benda yang kita menyediakan untuk perkhidmatan kepada staff, untuk kita sejahtera, fikiran, emosi, tingkah laku dan bahagia. Itulah tugas kita berat tuan-tuan puan. Tapi tanpa kerjasama tuan-tuan puan, benda ni tak akan berjalan. Terima kasih kerana sudi menjawab ujian tadi. Baik, so okey, salam hormat dari saya. Ini gambar terlepas. Tengok saja je dah tunjuk.
Ini kalau pemain gusti ini memang 100 pound. 100 kilo punya pemain wrestler. Okey, baik. Next terusnya saya nak lajukan ini salam hormat saya. 2003 saya masuk kerja tuan-tuan puan. Itulah tempat ni pertama sekali di Pejabat Daftar. Bilik store. Saya nak kongsikan gambar lama sebab dah lama saya tak keluarkan. Itu sebenarnya nak cerita kan. Kan dulu macam tu. Okey, lepas tu saya bangkit balik 2011. Sampai itu yang paling loss lah. Paling loss lah. Itu lebih kurang 70 kg. Paling lepas tu kembali 2020 tak tahu macam mana. Mungkin pemain gusti ataupun pemain semua pula. Kita tak tahu. Baik, kita next saya ini just pengenalan saya. Next ini pengenalan. Next ini sijil perakuan saya. Okey, sesi kaunseling. Siapa pernah pergi ke sesi kaunseling? Gitulah keadaannya. Okey, next. Okey, kita lajukan. Ini saya praktis. Nanti kalau ada masa kita belajar. Kalau tak ada kita akan pergi kelas tu. Ini Okey, saya rasa ada yang zaman-zaman saya ni. So rakan-rakan saya kat sini. Okey. Tuan Khairul ada sini kan. Tu sahabat-sahabat saya. Azra sama-sama induksi kan. Banyak kawan saya ni yang setua Syariman. Semuda silap. Semuda saya. Okey, terusnya next. Senang nak cam gambar saya ni kan. Tengok adik saya yang comot, saya mesti yang handsome sikit lah. Okey, next. Okey, ini zaman kecil dulu. Okey, dibesarkan dalam kamp askar. Bapa askar, mak memang tukang jahit uniform askar. Sekarang masih lagi menjahit. Seterusnya next. Ini zaman sekolah menengah. Agak-agak yang saya mana satu? Senang macam kan? Kalau tengok cerita Hindustan tu mesti hero tu jauh beza dengan penari. Macam itulah keadaan kan. Saja ambil. Okey, baik. Next. Okey, ini zaman sekolah dulu. Next. Okey, ini di Semelaya. Inilah saya mula berkecimpung dalam dunia kaunseling. Okey, next. Alright. So ni isteri saya, anak baru 5 insya-Allah. Stop dulu kilang. Stop dulu. Okay, next. Alright, ini test untuk tuan-tuan sebelum kita bermula sebenarnya. Okay, kalau tengok ini sepantas kelas berapa F? Daripada perkataan finish sampai years tu berapa F? Sepantas kelas berapa? 4. 6, okey. 7. 8, okey. 4. 5. 6. 5. Alright, okey. Banyak jawapan 5 6. Alright, okey. 4. Penuh confident. Okay. Yang penting confident. Jawapan salah lagi. Okey, yang angkat tangan apa? 5. Yang belakang 5. Wah, confident. Yang belakang sana tu saya nampak Dr. Roslan. Berapa? 5 kan? 7. Wah, dahsyat. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Cukup setakat ni. Nampaknya ada hadiah nampak semua nampak hadiah tu. Yang terpantas tadi puan tadi 6 Okey, hadiah payung. Payung. Kita bagi payung. Okey, baik. Jawapan tu 6 ke 7 ke? Puan yang tu. Okey. Yang cute tu Baik. Alright. Dia jawab 6. Puan jawab 6 Kak Ani berkut tu jawab apa Kak Ani? Dengan Farah berapa jawapan tu? Okey, baik. Tak apa, jangan putus asa. Ada peluang lagi. Okey. Kita next Abang Noah. Kita tengok jawapan sebenarnya lah 6. Tetapi saya heran dalam alif utama ni ada alif nujum. Nampak 8. Hebat tu. Orang ni nampak 8, saya tak tahu dia tengok kat mana. Dia kira sekali buah apple ke ataupun saya tahu. Itu hebat. Orang macam ni saya nak jumpa dalam sesi kaunseling. Dia nampak, dia six sense. 6.
Kenapa jawab 5-4? Sebab itulah kepelbagaian kita. Kan? Bukan kata 4 ke tak bagus, 5 tak bagus, 6 tu oh dia dah bangga dah. Okey, kita next Abang. Kita tengok result. Okey, 6. Siapa jawab 6 tu cemerlang lah. Cemerlang. Siapa dah buat 5 sangat baik. 4 tu baik. Baik bang. Jangan risau. Tapi kita takut orang yang 3 ni. 3 ni di mana? Anda berada di mana? Okey, tanya di sini. Kalau 1, 2 lagi teruk. Kalau tak nampak, baik tidur terus lah. Teruskan anda ya. Okey, next. Oh, hebat lah sambutan sampai di tepi-tepi sana pun ada. Alright. Okey, ini definisi stres. Nampak stres? Ambil dalam buku psikologi. Baca pun stres. Betul? Jadi saya ringkaskan dalam poin. Apa saja rangsangan, stres ni senang ni. Apa saja rangsangan, sebut apa saja rangsangan. Apa saja rangsangan. Apa saja rangsangan, sebut. Apa saja rangsangan. Rangsangan tau, bukan terangsang. Rangsangan. Rangsangan, ingat rangsangan ni datang daripada pelbagai. Mana mungkin daripada office kita, daripada rumah, daripada tempat kerja, daripada dalam perjalanan kita, ataupun peristiwa lampau tu. Apa saja rangsangan yang trigger akan mencetuskan perubahan fikiran, emosi, tingkah laku. Cakap kat kawan kau sebelah, kau faham tak? Baik, senang Apa juga rangsangan okey, apa saja rangsangan yang merubah atau yang membawa perubahan fikiran, emosi dekat itu stres. Contoh, kita bawa sampai office duduk tenang, perjalanan cantik tak jam, hantar anak-anak pun tak meragang suami pun okey, semua suami isteri okey, dah sarapan, duduk je kat meja, tiba-tiba bos bagi. Terus trigger, stres. Kawan cakap, kata bos nak jumpa. Dari tadi dia jumpa. Tengok, terus trigger mana? Emosi, fikiran, tingkah laku. Mana dulu? Tengok abang tu, suami Lin tengah fikir mana fikiran, emosi atau tingkah laku. Jangan risau. Salah pendapat dia. Tapi tak ada soalan jawab, tak apa saya jawab. Kalau ikut ilmu psikologi, ilmu kaunseling, manusia ni kenapa dia stres, dia datang fikiran dulu. Tetapi kita rasa emosi dulu. Tiba-tiba debar, rasa nak marah, tiba-tiba rasa macam takut. Sebenarnya apa ketakutan, apa juga perasaan kita ditapis oleh fikiran kita. Fikiran kita dah ada satu fikiran, dah ada satu fikiran yang bermain di fikiran kita. Mungkin kita fikir, alamak, apa pula salah aku pagi ni? Mungkin, apa pula nak bos ni? Ataupun ada, alamak, mesti dia tanya kerja ni. Ataupun ada apa-apa saja di fikiran. Tapi kalau kita tak ada apa-apa, datang tak perasaan tu? Tak ada kan? Begitu juga nanti bila rangsangan marah, seseorang marah kepada kita. Okey? Selalu kalau orang marah kita, apa kita rasa? Nak marah balik. Sedih. Sedih. Yang lain tu macam tak ada apa-apa ya. Marah balik. Mak silap dia marah balik. Kau apa hal? Jadi banyakkan yang rasa sedih, rasa macam tak seronok, kena marah benda yang tak seronok. Tetapi fikiran ni ada satu tapisan. Hanya orang-orang tertentu yang dibenarkan memarahi dia. Itu nama pantang larang. Pantang larang mana datang? Pantang larang untuk nenek, keturunan, 7 keturunan dia dah set. Cuba tuan kaji, mana datang pantang larang? Adakah kita belajar kat sekolah? Adakah kita belajar dalam keluarga? Ayah sebut, keluarga kita 7 keturunan pantang larang dia ni. Ada? Tak ada kan? Kadang-kadang orang itu pantang larang berbeza. Dalam sesi kaunseling, bila saya tengok kenapa dia sedih sangat, dia kata bos marah di depan orang. Saya kata okey, marah tu okey. Dia kata kenapa marah tu? Marah tu sebab tanya kerja. Tapi dia akui memang kerja tu dia tak sempat siap. Ada reason sebenarnya, dan bos terima. Tetapi kenapa dia rasa macam tak seronok sangat? Dia rasa nak berhenti kerja dah, dia rasa macam nak tukar PDJ dah. Saya tanya, rupanya ada benda peristiwa-peristiwa. Dan satu lagi pantang larang. Dia kata, saya ni kalau nak cakap baik-baik, saya ni memang jenis pantang larang kalau orang cakap depan-depan. Saya malu.
Itu dia punya pantang larang. Oh, jadi adakah, saya tanya, adakah puan pantang larang puan ni atau puan tak suka ni bos tahu? Tak tahu. Sebab tu bos buat. Kita kena begitu. Bos, saya siap. Masuk kerja, lapor dia, bos pantang larang saya ada 10. Ada siapa bagi tahu? Saya sepanjang berkhidmat saya pernah bagi tahu bos saya lah. Jadi tapi kadang-kadang dalam kita begitu dalam tempoh yang dia tenang, happy-happy, hari-hari keluarga kita bersembang, kita kenal mengenal, kita tahu dia tak suka ni, kita tak suka ni. Lepas tu dia akan cakap baik-baik. Okey, baik. Itulah rangsangan. Marah, kita tapis, ada benda pantang larang. Dia kata tadi ada pantang larang, tak boleh orang sound, orang nak cakap dekat depan dia bertimbang. Ada orang, kenapa mak dia marah, ayah dia marah, ataupun orang terdekat, adik-adik atau kawan baik, dia tak terasa macam tu. Sebab fikiran dia ada filter. Bos ni memang dia menyampah. Tak marah pun dia jeling pun dah menyampah. Kita ada filter. Jadi kita itu hari ni saya nak terangkan tentang stres ni. Okay, next. Alright. Okay, tuan-tuan puan, ada cuba rasa Ailu sendiri, bukan Ailu kawan-kawan. Tiba-tiba kan, tiba Kak Ani minta Ailu Farah. Apa lagi? Apa lagi? Kan? Okey, cuba rasa Ailu. Kak Aisyah boleh rasa Ailu? Sekejap. Alright. Rasa Ailu, ada rasa payah, ada rasa pekat tak? Kalau rasa pekat, rasa macam nak telan tu, macam dia tak lancar kan, tak lancar, so kena minum air. Itulah trigger stres permulaan. Stres mula-mula dia akan start dengan hormon. Hormon yang nama kortisol. Hormon ni dia akan cepat, sebab tu orang cepat meletup. Dia terus hentak meja, dia terus dia campak barang. Sebab hormon ni mula-mula kena jaga. Sampai ofis ataupun dalam perjalanan kena clearkan hormon ni. Cara nak clearkan hormon apa? Minum air kosong. Minum air kosong. Cuba minum air kosong. Kalau yang rasa payah tu minum air kosong. Saya pun minum. Okey, sebab saya pun dah terasa macam mula nak stres. Kan? Minum air kosong. Okey, lepas minum air kosong, apa rasa? Ailu? Lancar. Ada rasa lancar sikit, rasa smooth sikit, pelincir. Itu dia. Bila kita lancarkan marah kita ataupun apa saja trigger, rangsangan tu kita akan dapat kawal. Kita akan berada di zon tenang sedikit. Berbanding tadi. Tadi memang dia akan cetuskan terus fikiran, emosi tu tinggal laku. Kalau orang kadang dia dah banyak sangat kat fikiran dengan emosi, dia terus tinggal laku je. Sebab tu terus dia mengamuk. Okey? Baik, saya teruskan lagi. Okey, ini 3 tuan-tuan puan. Stres ni ada banyak tuan-tuan. Kan? Tapi paling tuan-tuan ingat 3 lah, definisi yang paling senang. Paling kurang tuan-tuan, sejam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan tak boleh ingat apa saya cerita, ingat 3 perkara ni cukup lah. Stres kita selalu sebut, benda yang rangsangan akan mencetuskan perubahan fikiran, emosi dan laku. Dalam saya ada 3 jenis. 3 jenis saya tahu. Pertama, eustress. Yang atas tu eustress, sebutan eustress. Kan, ejaan dia eustress macam tu. Pronoun dia ataupun sebutannya eustress. Eustress. Maknanya bos selalu bagi eustress. Eustress, I tak stress. Dia selalu bagi eustress. Kan? Okey, apa stress ni? Apa eustress ni? Okey, saya akan ceritakan. Okey, lepas eustress dia akan pergi tingkat kedua, iaitu new stress. Sebut new stress. New stress. Bila kita sebut kita ingat, new stress. Okey, stres kedua ni dia akan mula. Bila eustress tak dikawal, macam tadi hormon tak dikawal, tak ada latihan pernafasan, tak ada benda-benda ilmu untuk tenangkan fikiran, dia akan pergi new stress. New stress adalah stres yang mula peringkat yang mengubah biologi manusia. Dia akan mula trigger something. Kan? So orang-orang yang ada kemurungan, dia dah cepat detect new stress. Dan paling parah ialah de-stress. Peringkat paling tinggi. Yang ni yang kemurungan. Yang ni yang nampak asisten ni, nampak orang lain, nampak benda-benda lain. Dia rasa nangis sangat, walaupun benda tu sikit saja, tetapi dia trigger benda-benda lain. Dia sangat-sangat tinggi. Ada orang yang dah yang kata apa, dah ada sakit kesihatan mental ni, dia cepat pergi new stress, distress. Eustress ni semua orang ada. Eustress lah stress yang baik. Tuan-tuan puan, kalau tak ada eustress tuan-tuan puan, better saya nasihatkan tuan-tuan, bersara pilihan,
Betul saya cakap. Bersara, tapi banyakkan orang bersara dia datang useless balik. Useless ni bila wujudnya manusia, wujudnya useless. Hebat tak? Useless ni perkara yang membuatkan stres tu positif, merangsangkan tingkah laku kita. Apa useless? Hari ni ada kerja. Dia trigger dah. Datang masuk kerja, alamak ada kerja, alamak ada meeting, alamak ada benda-benda lah, alamak nak kesiap. Dia jadi trigger something. Jadi kita akan maksa diri kita buat sesuatu. Contohnya bos nak pukul 4, bos nak pukul 5, kena siapkan. Jadi dia akan datang satu hormon yang buatkan kita aktif. Tak ada useless mayang tuan-tuan. Masuk je office, hari ni ada apa? Tanya kawan, tak ada apa, bos cuti. Ada kerja ni apa? Tak ada, semua tak ada, relax je. Kita jap lagi 10 minit kita jumpa pintu 5. Dalam sejam kita buat sesi mengetil. Lepas tu kita masuk sekejap tunjuk muka, kita pergi IOI. Kan? Sebab tak ada useless. Useless ni buatkan kita memaksa diri kita. Penting tuan-tuan puan. Sebab tu dalam ilmu pakar-pakar psikologi ataupun pakar perubatan kata, kalau tak ada useless, dia tak ada rangsangan. Dia akan cepat tua. Fikiran akan cepat tua dan dia akan mudah sakit. Sebab bila kita penat, kita tak nak buat kerja apa-apa, tak nak fikir apa-apa, so bersara lah. Tapi banyak orang bersara, dia dah mula rasa boring dah. Dia nak fikir something, nak buat sesuatu. Dia nak use stress tu. Use stress sangat penting dalam kehidupan tuan-tuan. Kalau tak ada tuan-tuan, saya tengok orang yang aktif, yang produktif, macam tuan presiden, penuh jadual dia use stress dia rasa. Sebab tu dia ada banyak benda nak capai. Jadi yang ni fikir, jadi dia use stress. Cuma kena kawal jangan sampai new stress dan distress. Yang tu kita takut. Okay, alright, masa berjalan begitu pantas. Straight. Okay, next tuan-tuan puan. Okay, use stress ni rangsangan yang bawa kejayaan. Kalau nak berjaya tuan-tuan puan, pastikan use stress banyak. Tetapi kita kena kawal, kena siapkan. Jangan bertangguh, jangan backlog, jangan simpan. Nanti lama-lama kita akan terbeban. Sebab tu dalam ada benda buku kecil saya ajar 4 perkara tu. Penting segera, penting tak segera, tak penting tapi segera, tak penting tak segera. Contoh tuan-tuan, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, tak masuk malam. Contoh, kita dalam fikiran kita, okey, hari ni nak call mak, dah lama tak call mak. Call mak ni penting segera atau penting tak segera? Ada orang letakkan penting segera, ada orang penting tak segera. Jadi kena tulis. Pagi-pagi tu nak call mak. Sebab nanti kita lupa. Kita tak call orang tua tu. Okey, nak siapkan kertas, nak siapkan surat. Tulis. Penting segera. Penting dan segera ni, benda tu sangat penting dan segera tu mengikut masa. Kita takkan. Yang ni bos nak pukul 10. Jadi jangan stres yang ni dulu. Lepas tu ada benda kata kerja ataupun minum syarat nak pukul 4. Jangan fikir yang ni. Jangan serut ni, fikir yang ni dulu. Macam tu lah. Saya buat itu. Tik. Bila dah habis kerja, alamak dah 10 rancang ni, 2 tak apa, carry forward. At least kita ada. Tetapi tuan-tuan puan, kalau kita simpan semua kat fikiran, yang tu akan jalan mula-mula, lalas tak nak buat apa dah. Daripada 10, besok tambah lagi 10, besok tambah lagi 10. Besok dah lama. Itu yang tak nak kerja. Sebab dah tak boleh bawa dah. Okay, alright, next. Distress tu tekanan. Okay, apa yang berlaku ketika stres? Ini adrenaline, ni saya cakap tadi. Adrenaline, hormon yang akan bercetuskan. Sebab tu dia kata stres ni boleh membunuh. Sebab dia kacau gila, jiwa kacau habis hormon dalam badan. Dia tiba-tiba jadi pening, tiba-tiba rasa nak demam, tiba-tiba jantung berdegup jantung. Itu yang bahaya. Tiba-tiba heart attack. Heart attack, duduk saja tumbang. Sebab stres ni sangat penting. Jadi tuan-tuan puan, tips saya, jangan bagi tahu ni apa daripada PKU ada, tapi saya bagi tahu kalau tuan-tuan puan rasa stres sangat hari ni, pergi PKU atau mana klinik panel, tak payahlah kelentong kata hari ni pening kepala. Hanya sikit perut lah. Sikit perut. Sebab doktor ni dah belajar 7 tahun. Pengalaman lagi. Dia tahu kepala dengan perut memang susah nak detect. Tapi dia tahu ikut pengalaman dia, ini semua nak MC ni. Jadi tak payah kelentong, cakap tu terang, doktor saya stres, saya perlu rehat. At least dia bagi 1 hari atau 2 hari MC. Hanya ikut terma perubatan, doktor boleh. Sebab stres ni bahaya tuan-tuan. Jadi lepas ni cakaplah tips tu. Senang. Daripada kita kelentong kita pusing, rasa nak demam dan sebagainya. Sebab stres akan trigger macam-macam. Tak percayalah kalau contohnya ni hari ni, esko paling stres malam.
nak tengok dewan, nak tengok sound system. Cik Syariman dia pagi-pagi tadi call saya, datang tak datang. Stres, tapi bila dah berjalan dia dah mula dah turun. Kan? You stress semua ni, tapi perform. Okay, baik. Next. Okay, tanda-tanda fizikal, keletihan pening kepala, mental, emosi, risau, bimbang, perangai. Tuan-tuan puan, yang risau, ini slide panjang saja saya nak bagi knowledge kepada tuan-tuan puan. Ini adalah simptom-simptom stres yang anda pernah alami. Okay, next slide ni nanti saya bagi. Boleh baca kat rumah. Lepas tu boleh guna slide ni untuk ceramah pada suami, pada anak-anak, pada siapa-siapa. Saya bagi slide. Okay, baik. Alright, masalah kesihatan dan penyakit. Ini yang saya cakap, sakit jantung, angin amas, stroke. Sebab stres ni boleh membuatkan jantung kita berdegup kencang. Jadi bayangkan tiba-tiba macam kita ni duduk tenang, duduk tak bergerak, tapi jantung tu macam orang berlari 100 meter. Dengan berapa saat? Bayangkan tuan-tuan puan, tambah tak fit. Tambah macam badan saya ni, habis. Betul yang boleh tumbang. Betul. Insurans. Ini ada insurans tuan-tuan. Kena ambil buah insurans. Okey, nanti boleh promote. Penting stres betul tuan. Stres sangat bahaya. Okey, baik. Alright, insomnia, tak boleh tidur. Siapa sini yang tak boleh tidur? Mikir hal dunia. Mikir apa lagi Fikir hutang. Ramai saya dah kerja lebih kurang hampir 18 tahun. Dah duduk kat daftar 10 tahun dalam macam-macam kancah isu-isu staff. Kebanyakan paling tinggi dalam graf kita, isu-isu paling tinggi ialah kewangan. Kewangan tuan-tuan. Yang kedua ialah peribadi. Peribadi. Saya nak tengok dah ada ke data yang tadi nak tengok. Saya minta data. Alright. Belum sampai lagi. Okey, baik. Paling tinggi adalah kewangan. Yang kedua adalah peribadi. Yang ketiga adalah kerjaya. Kerjaya yang minta tukar, nak tak puas hati, konflik dengan bos. Sebenarnya trigger dia adalah beberapa perkara. Ada benda yang tak settle, family, tempat kerja, kewangan. Dan kami dah bawa banyak staff-staff ke PPIM yang kes Along. Tuan-puan, kes Along tuan-puan, kita dah tolong settlekan masalah kes Along. Daripada bayar setiap bulan 1,000 kad Along simpan, tiba-tiba kita dapat kurangkan 200 je bayar kad Along. Dalam masa setahun habis hutang dia tu. Okey. Tetapi lepas dia dapat balik kad bank dia bayar 100, ada baki 900, sepatutnya lebih tenang. Tapi manusia sikap dia tak nak bayar, 100 pun tak bayar, 200 tak bayar. Sebab dia tak ada tekanan tu. Sebab setiap bulan Along ambil, jadi baki tu dia bagi pelanggan. Jadi bayangkan, nanti lepas tu bila buat begitu, PPIM tak boleh bantu dah. Along akan cari balik. Itu antara yang berlaku lah. Kenapa saya kagum ada beberapa orang wanita yang begitu terdesak dalam kehidupan. Kita tak tahu manusia ni macam-macam. Masalah family dan sebagainya. Seorang wanita yang muda boleh pergi ke lorong-lorong tersebut, tempat Along tu, dan masuk tu dengan bodyguard, dengan apa semua. Lepas tu masuk nak dapat duit tu, kena sign agreement kat atas. Kat atas dengan ada pistol dengan bodyguard. Bayangkan tuan-puan, kalau seorang wanita yang keliling lelaki dengan gangster-gangster tu dibunuh, diroga situ, dia tak fikir waktu tu. Dia fikir nak duit 10,000 untuk family. Bayangkan pengorbanan dia tu, desakan dia tu, berani dia tu, dan dia sign. Dan kebanyakan kita settle kes-kes, kebanyakan hutang-hutang yang 3 generasi. Dia sign agreement kosong. Along dia kata ini semua memang biasa, prosedur kita begini. Kita punya printer rosak sebagainya. Sign saja. Rupanya pinjam 10,000 kena bayar berapa? 200,000. So 3 keturunan tak habis. Dah bayar setahun 1,000 patutnya 10 bulan dah habis kan? Bayangkan, mungkin kita tak tahu. Dia tak nak lepaskan. Okey, itu cerita Itu menyebabkan tak lena tidur. Ada yang kecil manis sebabkan dia trigger minum. Bila stres banyak minum gula, tak boleh tidur, buat minum teh tarik. Atau apa sahaja buatkan kecil. Sebab
doktor bagi tahu saya baru-baru ni pun gout pun boleh menyebabkan asid urik tinggi, kan? Datang pada stres, bukan sebab pemakanan juga, kan? Okey, baik. Gastrik pun juga sebabkan asid dalam badan sebab stres, infeksi, gangguan dan asma. Okey, next saya nak lajukan tuan-tuan puan. Ini saya nak tunjukkan gambar ni. Tuan-tuan puan, pernah dengar cerita ni? Okey, seorang Josh Zuckerberg umur 1, dia mati tempat kerja. Selepas tu dia heart attack, okey, dan ditemui setelah beberapa hari. Dia mati hari Isnin. Tak ada siapa tahu. Hari Sabtu pagi tu baru orang tahu. Berapa hari dah? Dekat pejabat dia. Sangat workaholic, keju memang TikTok. Tersedak attack. Ni stres yang kita kena kawal. Kerja bermati-mati tuan-tuan puan. Kerja ni habis tak tuan-tuan puan? Yang dah kerja lama 30 tahun ni, kerja habis tak? Tak nak habis kan? Jadi cukup masa baliklah, kan? Jadi ada lagi tanggungjawab kita KPI pada anak, pada suami, pada isteri, pada keluarga kita, pada jiran tangga, pada rakan-rakan kita, qaryah kita, kan? Kita kerja macam masjid tak pergi, kan? Kenduri kawan-kawan jiran tak pergi. Banyak lagi tanggungjawab kita lain. Kerja bila masa cukup masa, tinggallah. Beranikan diri untuk tidak pedulikan kerja, kan? Besok sambung lagi, kecuali benda tu urgent, kan? Kita manage lah time, betul? Saya pun memang saya fikir kerja UPM tak nak habis, kan? Sebab tu UPM mesti penuh manusia, mesti penuh masalah, kan? UPM. Tapi okey lah, kita universiti paling maju, kan? Baik, alright, seterusnya, next saya nak tunjuk masa singkat. Tuan-tuan puan, ini tahun lepas pernah dengar cerita ni? Seorang wanita budak yang jatuh terjun bangunan. Okey, sebab apa tuan-tuan puan? Dia undi Facebook, dengan IG dia. Dia tulis kenyataannya, wanna quit life, remaja 16 tahun bunuh diri lepas follower Instagram, undi dia patut mati. Tuan-tuan puan, sekarang ni dunia, terutama generasi yang anak-anak kita, remaja kita, dan ada di kalangan sini generasi itu yang banyak bergantung kawan dia pada media sosial. Jadi apa-apa pun tanya, makan kat mana best? Tengok, dia bergantung pada kawan-kawan dia. Nak orang respon, makan ni best ke mas? Kan? Agak-agak kalau boring nak buat apa, dia banyak sekarang, dunia sekarang bergantung. Sebab tu dia dah mula hubungan sosial tu dah makin kurang. Dia, kalau dulu kita nak jumpa kawan, tengok muka dia, bercakap, kita ni. Sekarang ni semua berada di bilik, ataupun berada, dia tak perlu kawan pun. Kawan dia rata sampai 1,000, 2,000. Tetapi inilah terjadi pada umur 16 tahun. Okey, apa masalah dia? Okey, next. Okey, IG dia, dia pilih sebab dia kata sebab bapa tirinya jarang balik ke rumah selepas mula bekerja di Singapura dan berkahwin dengan wanita warga Vietnam. Isu dia besar ke kecil? Bagi dia besar, kan? Bapa dia dah tak balik, bapa tiri tak balik sebab kahwin lain. Jadi dia rasa hidupnya tak bermakna. Jadi dia undi, agak-agak aku patut mati ke tak? Jadi banyakkan follow IG dia kata kau patut mati. Jadi memang dia bunuh diri. Dia terjun. Bayangkan dia terjun tuan-tuan puan. Okey, tengok tu nampak adik dia. Ni saya buat kenyataan media, sebab media minta saya pandangan kenapa boleh terjadi begini. Saya panjang lebar dalam paper ceritakan apa simptom-simptom dan boleh. Sebab manusia ni dalam psikologi mengatakan manusia cenderung untuk membinasakan dirinya apabila berhadapan pemikiran tidak rasional. Kita ni sekarang rasional, agak-agak nak tak bunuh diri, tuan-tuan puan. Tapi kalau kita menghadapi masalah, sedar tak sedar, trigger tu ada, kita bawa kereta laju. Kita dah tak rasa nyawa tu berharga. Kita banyak fokus pada masalah, bawa kereta laju. Mungkin kita dah tak nampak fokus apa yang ada di hadapan, kan? So banyak video yang bermain. Okay? Saya pernah pergi satu PTJ, seorang pegawai yang saya pergi kata menghadapi masalah, saya pergi tengok dia hampir sejam. Dia tenung file tu, tak berkelip. Saya tegur, tak menjawab. Saya kata lalas, saya kata puan tengok apa? Lalas dalam beberapa sesi baru saya tahu dia nampak video family dia, masalah kekeluargaan. Bayangkan saya tengok file kosong, kertas kosong, dia tenung kat sejam. Bayangkan, itu dah mula something yang berlaku dalam diri dia yang tak selesai. Saya tak bunuh diri, sebab manusia ni kadang-kadang dia ada agama dia, ada benda-benda yang
Kadang-kadang orang-orang yang kemurungan ni, dia bukan orang gila, dia pakai elok, cakap elok, makan elok, tapi fikiran dia tu yang boleh mengganggu dia, yang boleh bawa ke arah kebinasaan. Okay, next. Ini tuan-tuan puan, pernah tengok tak video ni? Satu jabatan kat Amerika namanya Golden Gates. Golden Gates bukan Bangi Gateway. Golden Gates. Golden Gates. Bangi Gateway tu hari Jumaat. Okay, alright. Ini adalah jambatan yang paling famous untuk rakyat sana bunuh diri. Bayangkan kalau banyak kes bunuh diri kat jambatan ni, satu telefon telah diadakan untuk call. There is hope, make the call. The consequence of jumping from this bridge are fatal and tragic. So crisis counselling, dia minta supaya call counselor. Sebelum nak fikir nak bunuh diri, sebelum terjun, please call dulu. Call dulu counselor. Jadi kalau counselor dapat samakan, dapat tenangkan, okey. Kalau tak, dia terjun. Bayangkan macam tu. Adakah kita perlu buat macam tu kat UPM? Sampai satu ketika okay, baik. Next. Tengok. Ni gambar yang ada salah seorang yang ugut bunuh diri. Dekat UPM pernah ada seorang klien saya pernah hantar teks WhatsApp begini. Dia kata hidup tidak berguna lagi. Pendek saja. Kebanyakan orang yang ada kecenderungan, dia akan hantar satu benda untuk perhatian. Perhatian tu supaya ada orang ambil perhatian tersebut, ambil attention tersebut untuk last minute. Kalau tak ada orang ambil perhatian, mungkin dia akan teruskan. Jadi itu dalam saya bekerja ni dah beberapa kali kejadian begitu berlaku. Ada sekali tu kat Bukit Expo. Tahun dulu. Tuan, Cik Rizwan kalau tak datang sekarang, saya terjun Tasik Bukit Expo. Saya pun pergi lah. Tak fikir banyak, saya pergi. Saya tengok ini terjun tak mati ni. Tapi sebabkan dia nak perhatian. Jadi kita pun buatlah sesi kat wakaf tu dan sebagainya. Rupanya dia memang dah hidup sengsara. Tapi jangan buat macam tu, penat kaunselor. Tambah kaunselor ada gaut kan. Darah tinggi, stres tiba kaunselor pergi hospital tu. Kesianlah kat kaunselor. Jadi fikir banyak dulu, datang sesi kaunseling. Masa tenang tu datanglah sesi kaunseling kan. Begitu Cik Syariman ni, dia kalau Syariman yang buat performance, saya potong semua queue. Tanpa Tuan Razali, banyak dah yang datang tu saya potong. Begitu saya tahu anda mendekati rakan-rakan ni, rakan yang tahu masalah anda, so datanglah. Kalau ada rasa dah bersedia, datang jumpa kaunselor. Okay, next. Ada masa lagi 10 minit. 10 minit boleh? Boleh lagi? Alright, okay, next. Okay, kita test lagi. Ini hadiah-hadiah. Ada berapa bongkah? Ada berapa bongkah? Kotak. Berapa bongkah? 7. Okay. 8. 13. 13. Okey, unik. Satu. Ada yang tak dapat. Mungkin dia dah nampak kabusel dulu. Mana nak pergi? Okey. Ada yang tak nampak. Okey. Alright. Apa jawapan dia? 10. 24. Oh, dahsyat. Ini dahsyat ya. Okey tuan-tuan. Dia ada sama ada 6, ada orang nampak 7. Tu je. 6, 7. Bila kita tengok 6, bila kita tenung lama jadi 7. Kan? Itu sebenarnya pemikiran anda. Anda dah bermula berfikir. Saya cuba rangsangkan fikiran anda. Ini kita latih otak kanan. Kenapa kita stres? Sebab otak kanan kita tak berfungsi dengan baik. Kita guna otak kiri. Otak kiri ni otak fakta, otak logik. Otak yang bertanya soalan. Kenapalah bos macam ni? Kenapalah kerja UPM macam ni? Kenapalah gaji bagi macam ni? Persoalan ni banyak sampai tak boleh jawab. Jumpa saya kaunselor pun saya tak boleh nak jawab semua. Cuma saya redakan perasaan tersebut, saya cuba cari jalan. Kan? Inilah bermain di fikiran kita. Minta supaya dunia ni memahami kita. Kita minta orang lain faham kita. Dan persoalan tu tak jawab tuan-tuan. Okey? Tetapi otak kanan boleh bantu meredakan tekanan tersebut. Otak kanan ni dia bersifat bebas. Okey, sebab tu saya cakap selain otak kanan kita perlukan spiritual, ketuhanan. Kalau kita nampak dunia tu besar, sebenarnya kita dah mula mengecilkan Allah yang Maha Pencipta itu.
Cakap senang, tapi saya dapat daripada seorang guru. Saya pun pernah menghadapi situasi ni. Tensionnya, pernah terdetik nak berhenti, pernah terdetik macam-macam. Cuma bunuh diri belum ni. Kan? Takut. Satu naik tangga tak lepas. Sakit sakit. Kan? Jadi belum sampai tahap macam tu. Kan? Banyak kaunselor pun dilalui, Allah bagi ujian macam-macam. Kan? Macam ustaz cakap tapi Allah bagi ujian tu macam-macam. Jadi lagi banyak cakap, lagi banyak ujian. Tu saya risau cakap lebih-lebih. Tapi saya pergi sejam ni. Baik. Alright, puas hati. Saya tahu anda tak puas hati sebab tak ada hadiah. Bagi hadiah. Okey, siapa tadi yang kata 7? 7. Tengok. Angkat tadi ni. Ada berapa hadiah tuan? Banyak tu. Banyak. Okey, kita bagi. Yang tadi kat sini tadi. Saya nampak yang lain dia. Tu, adik tu. Dia macam penuh harapan. Bila orang tu angkat, nampak muka dia risau, takut tak dapat. Saya nampak. Bagi pada adik tu, tudung kuning tu. Adik ke kakak? Saya panggil adik adik. Okey, tolong bagi. Okey, terima kasih Puan K. Untuk saya. Kak Syah ada jawab ke Kak Syah? Macam tak jawab tadi. Ada tak berhati. Ada kawan dia belakang, siang kawan kat belakang. Dia orang ni tak diberi perhatian. Kan? Okey, Kak Asmah. Bagi Kak Asmah tu, Kak Asmah. Saya tahu walaupun dia ni, tapi saya tahu hati dia dah jawab dulu. Siapa lagi? Ya tu kawan saya tu kat belakang tu, yang tudung biru tu. Ini paling tepat sekali. Ini paling tepat. Tolong bagi Cik Azwan, tolong bagi. Puan Jul. Saya kalau tak bagi hadiah, saya takut dia langgar saya yang motor. Nampak saya pun mak motor, saya tahu dia potong saya, tu saya tak berhati. Alright, baik. Saya teruskan sikit lagi dalam masa 5 minit lagi. Boleh tuan-tuan? Boleh? Okey. Saya teruskan next. Okey. Yang ni last Okey. Cari baby dan gambar ni. Siapa nampak? Okey. Siapa paling cepat tu bagus. Siapa yang tak nampak tu, saya otak kanan tu tak buka lagi. Sebab tu dia mudah stres. Nampak dah? Nampak dah. Okey tuan-tuan puan. Jawab. Okey, semua saya tahu dia dah mula trigger otak kanan. Bila kita nampak kanan ni, otak kanan ni, kita nampak beautiful of life. Penuh warna-warni, nampak banyak cara dalam hidup ni. Tetapi tuan-tuan puan, dalam gambar ni, kalau siapa nampak tak nampak baby, dia nampak yang dua. Ini masalah hubungan tuan-tuan. Masalah hubungan. Biasa saya tanya klien, nampak tak? Dia nampak yang tu dulu. Mana masalah hubungan banyak. Banyak yang tak dapat. Banyak yang tak dapat daripada dapat. Cik Syariman tahulah. Masalah hubungan, dia tak dapat kasih sayang, tak dapat sentuhan, tak dapat belayan, kadang-kadang masalah tak berhati pun marah, kan? Merajuk tak pujuk pun masalah. Hubungan sangat penting tuan. Jadi saya sebagai kaunselor, saya pastikan hubungan keluarga tu clear dulu. Kalau ada tak merajuk ke apa ke, saya clearkan. Meeting 12 malam pukul 1 clear. Besok semua penting keluarga tu. Dia akan menentukan keceriaan di office. Ada orang pura-pura dia happy kat kawan-kawan, dia happy sangat. Dia lah pelawak, dia lah penceria, tetapi masalah dia keluarga, rumah tangga keluarga. So kita kena balance. Baik, so terusnya saya bagi ni kemurungan. Okey, apa itu kemurungan? Ini paling tinggi tuan-tuan. Saya nak tengok siapa yang ni. Saya tengok data dah sampai belum? Okey, dalam dewa ni. Okey. Alright. Okey. Dalam dewan ni saya tak tahu, nanti Rustil bagi tahu saya berapa jumlah yang menjawab. Hanya 159. Okey? 159. Okey, baik. Alright. Okey, ada berapa orang yang perlu jumpa saya ni? Okey, tengok. Saya tengok data. Okey, ada data masuk lagi. Okey, surahan jawab ada seorang lagi, 200. Okey, 200. Tak tahu tiba-tiba dia masuk line Okey, nombor 139. Tanda tu anda. Mana anda berada dalam eustress.
Daripada 139 nombor. Okey, kalau nak hadiah minta pada presiden. Okey, banyak nak bagi ni Yang sederhana, yang ni perlu dibantu. Dia dah mula ada trigger new stress, iaitu 17 orang. Ini kemurungan Lepas tu yang teruk ada 9 orang kat sini. Dan sangat teruk. Yang ni saya paling takut ada 3 orang. Okey, saya tak tahu siapa, tapi balik nanti saya akan dapat data ni. Tapi kalau boleh tampilkan dia dah jumpa saya jumpa saya Puan K dan kata apa Cik Syariman tahu mana-mana kaunselor yang ada sini. Boleh pilih dan macam katalog. Nak yang macam mana? Boleh tengok. Yang bergaya manis semua tak ada orang lain, seorang tu je. Okey, baik. Alright, so yang anxiety okey. 84 orang. Ini kita kena pasti. Ada yang sederhana 38, lepas tu yang teruk 19 orang, yang sangat teruk. Kita tengok yang sangat teruk anxiety kat sini ada 21 orang dalam dewan ni. Okey, kita tak tahu kena pasti. Tadi mungkin Puan K ada edarkan, nanti kita akan dapat apa punca utama dia. Dan yang paling stres ni biasalah stres. Selalu kita tengok capture ataupun ambil data anxiety dengan depression, sebab dua-dua ni akan saling berkait dan akan mencetuskan benda yang lebih buruk lah pada individu tersebut. Okey, untuk stres okey lah, yang sangat teruk seorang je. Okey, itu pun okey. Jadi saya risau 3 orang ni yang depression. Minta dewan ni dikawal ketat, takut tiba terjun bangunan. Tapi saya gurau. Benda ni tak boleh gurau. Saya dengan tim saya kadang-kadang malam sangat takut, terutama pelajar. Mereka sekarang trend bunuh diri dengan cara kelar nadi. Banyak kali kita bawa ke PKU dan hospital. Ada yang sangat teruk. Kesnya sangat-sangat minimum. Adik-adik anak-anak kita ada nanti kes percintaan, boyfriend tak layan, sampai ni nampak simple. Nampak simple. Okey, tetapi dia boleh sampai. Kenapa? Yang tu mak ayah tak tahu. Apa punca dia? Punca dia yang dah simpan lama. Saya pernah satu ketika dulu, pada awal saya jadi fellow di Chancellor, ada seorang pelajar wanita histeria. Dan apabila kebetulan saya fellow masa tu, amat terkejut, wanita Melayu bertudung. Masa kita panggil ustaz, dah tak boleh handle lah. Saya pun kononnya champion lah, mau mula kerja kaunselor, ingat boleh handle, tengok tak boleh handle. Rupanya kaunselor bukan boleh handle orang gitu. Dia orang normal tuan-tuan buat. Bila panggil ustaz, dah tenang semua, masa dia mengamuk tu bahawa saya terkejut. Bila mengamuk ni perempuan tak sedar, dia terkeluar rantai salib. Rantai salib. Dah murtad tuan-tuan buat. Mak ayah tak tahu. Dia sangat stres sebab boyfriend dia Cina yang bawa dia ke gereja tu mati. Tak boleh terima hidup. Banyak masalah-masalah yang berlaku. InsyaAllah saya, tim, InsyaAllah dengan pegang Cik Syam kerja ini akan bersatu padu dengan kepertama untuk bantu rakan-rakan. Okey, jadi yang ni saya rasa mungkin saya lajukan at least berlarutan 2 minggu. Penyebab dia perubahan kimia otak. Yang ni lebih more medical lah. Kalau saya cerita nanti tuan-tuan pun pening lah. Tapi tak apa, saya benda yang buatkan ni ada sebabkan ubat-ubatan. Okey, kebanyakan mungkin ada penyakit seperti thyroid, hypothyroidism, okey. Lepas tu corak pemikiran, okey, stressor. Punca pada stres juga yang saya cakap tadi, stres, new stress pada distress. Dia tak settle kan, dia tak luahkan. Dia simpan dan ada sampai dia pendam daripada zaman kanak-kanak lagi. So sampai tu jadi macam tu. Okey. Peristiwa boleh buatkan kemungkinan, contohnya dadah, hadapi masalah penyakit serius, tinggal dengan orang yang hidup sebut kehilangan orang. Yang ni saya takut tuan-tuan buat. Yang tuan-tuan kena bersedia tuan-tuan. Yang ni dalam sesi kaunseling saya selalu cakap, pada kawan-kawan saya cakap, kena bersedia menghadapi kematian seseorang yang orang kita sayangi. Kalau kita tak ready, kita akan terkejut, akan terduduk. Terang saya dengan pasangan saya dah cakap, kalau abang meninggal, masalah kereta jumpa orang ni. Ada insurans ke nak selesaikan, ada berapa, dah beritahu siap kan, insurans ada berapa, kalau apa-apa masalah nak duduk mana, dah cerita dah siap. Malam tu cerita. Supaya kalau meninggal muda dah cakap siap.
Dah pergi ujian naftar banyak kali, update. Agak-agak saya meninggal sekarang, pencen terbitan saya berapa? Jadi saya bagi tahu, jangan risau, dah naik sikit lah. Dah naik sikit, kalau meninggal bolehlah seorang anak. Saya bagi tahu. Orang persaraan yang sedih. Saya okey je. Sebab saya dah biasa. Kita kena baca, orang barat dah biasa begitu. Jadi kita nak pasangan dia sentiasa bersedia. Kita rasa macam, ini dah tanda-tanda kematian. Jangan. Kan kita digalakkan dalam Islam kan, kita mengingat mati. Jadi sentiasa. Jangan pernah terjadi pada tahun 2004 yang kes bunuh diri kat kejuruteraan. Dia dah datang. Masa tu saya dah nampak dia dengan muka pucat. Dia kata kalau saya meninggal berapa saya dapat. Besoknya memang dia meninggal. Dia gantung. Saya kata, ya Allah, kenapa dia tak pergi? Kenapa aku tak bantu dia, tak tegur dia? Tapi dia bukan klien saya, tapi dia datang untuk berapa dia dapat. Okay? So hati-hati tuan-puan, buat benda yang baik untuk keluarga kita. Yang paling penting apa yang kita buat tu, janganlah kita mati dalam keadaan begitu. Tergantung syurga tak ke mana, neraka ke mana, itu topik lain. Itu jemput pusat Islam. Saya rasa pukul 11 suku. Okay? Masa yang anda sangat happy. Saya kira okey, yang ni semua fakta, tanda-tanda kita dah okey. Next. Siapa bersiko, kesan sampingan kena ini semua tuan-tuan boleh baca. Sebab memang masa sejam memang tak cukup saya nak ulas perkara-perkara ini. Cukup anda tahu pasal stres, apa itu kemurungan, apa mencetuskan kemurungan, macam mana dapatkan bantuan. Okey. Inilah teknik yang kalau tuan-tuan ada masa pertama nak buat program, inilah kita tawarkan, ini teknik yang terbaik untuk hilangkan stres. Dan dia boleh hilangkan anxiety dan boleh seterusnya depression. Okey, kita ajar teknik urutan. Okey, next. Kita ajar ini teknik ni, tuan-tuan. Balik kerja dia rasa sakit sini tak? Sakit belakang ni rasa lengur sini, rasa nak orang bijak, ada rasa? Yang tu dah mula trigger. So dia memang stres, dia akan ada jiwa kacau pada badan kita. Okey, so dapatkan teknik pernafasan paling mudah tuan-tuan kita buat sekarang. Okey, tarik nafas, duduk relax, duduk macam keadaan tengok wayang, relax. Jangan fikir apa-apa tuan-tuan. Saya cakap ni jangan fikir apa-apa kerana apa yang anda fikirkan tidak akan membantu anda sekarang. Kalau anda fikirkan anak-anak kat sekolah, anda tak boleh buat apa-apa sekarang. Kalau anda fikirkan kerja tempat kerja, tak akan ada robot yang buat kerja anda sekarang. Okey? Kalau anda fikirkan apa-apa saja, dia tak akan berlaku sekarang. Selepas ni kita akan buat. Sekarang kita tarik nafas, masa untuk kita rawat diri kita. Tarik nafas dalam kiraan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kosongkan fikiran, tahan 3, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Balik mulut dalam kiraan 8, 1, 2, 3. Sekali lagi. Teknik tarik nafas 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tenangkan fikiran, tahan 3, 1, 2, 3. Okey, lepaskan pelan-pelan 8, 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, yang terbaik. Tarik nafas, pejam mata, 4, 5. Tahan 3, 1, 2, 3. Lepaskan pelan-pelan. Kali ni lepas. Akhir sekali. Belum 8 dah. Itu teknik yang dahsyat tu. Saya belum belajar. Okey, tak apa, anda boleh buat dekat rumah. Okey. Alright, terima kasih kerana menjemput. Ini teknik meditasi, nanti next kan. Ini next, ni saya dah sentuh tadi, fikiran akan mengubah emosi dan behavior Kalau kita ubah fikiran kita, dia akan ubah emosi dan dia akan ubah tingkah laku. Dia berkaitan. 3 enjin ni penting dalam manusia. Okey. Next. Tuan-tuan, kita memang Allah dah cakap dalam Quran, kita akan diuji. Ujian tu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tuan-tuan dapatkan kekuatan tersebut, cari jalan penyelesaian. InsyaAllah ramai orang nak bantu kita. Kawan-kawan baik kita, keluarga kita, kaunselor, semua orang nak bantu kita. Kalau anda sayang diri anda, dapatkan bantuan segera. Okey, baik. Ini teknik seterusnya. Okey, next. Itu saja daripada saya. Sekian saja daripada saya. Minta maaf terlajak masa 5 minit. Jadi halalkan masa saya, halalkan ilmu saya halalkan semua ilmu-ilmu yang ada pada saya untuk anda amalkan, praktis. Semoga anda hidup bahagia, sejahtera dan bahagia. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Majlis Mukhtar Ribuan, terima kasih kepada Encik Rizwan atas